kulli lamhah. Wa nafasin, ini yang kedua. Yang kedua itu dekat dengan nafas. Jadi kelipan mata dan nafas ini dua-dua sudut di luar kawalan manusia. Di luar kawalan manusia. Dulu di luar kawalan. Bayangkan kita bawa kereta. Pada ketika bawa kereta itu, tiba-tiba kereta itu di luar kawalan. Bagaimana hal kita ketika itu? Nampak itu? Luar kawalan. Manusia berdepan dengan luar kawalan. Takut. Manusia kalau berdepan dengan luar kawalan ini, dia akan takut. Kita hari ini, dua hal kita. Dalam kawalan, luar kawalan. Orang yang menyadari dia itu di luar kawalan, dia akan berubah hidupnya. Kalau luar kawalan itu berpanjangan lama masa, maka lagi berubah hidupnya. Contoh, orang sehat, orang sakit. Orang sehat itu mengira dirinya dia dalam kawalan. Tapi bila dia sakit, dia hitung dirinya dia di luar kawalan. Sakit, buat apapun tak baik juga. Maka dia sedar. Ketika itu, sebab itu bila lama berkelamaan masa satu manusia mengalami luar kawalan ini, manusia itu akan berubah. Cara dia pikir, cara dia berperangai, dia akan berubah. Kita yang tak berubah ini sebab selalu dalam kawalan. Allah. Itu sudut yang penting kita nak fikir itu. Manusia dengan dalam kawalan, manusia dengan luar kawalan. Orang mukmin dia sedar dirinya dalam kawalan juz'iyah 1%. Orang mukmin sedar dirinya dia di luar kawalan 99%. Allah. Sebab dia di dalam kawalan Allahu Jalla Jalaluh. Itu dalam kawalan, luar kawalan. Kita hari ini agak-agak berjalan, kita daripada berpagi sampai berpetang agak dalam kawalan, luar kawalan. Agak-agak dalam kawalan lah itu. Itu yang tak mengalami merasai itu. Itu yang tidak ada kashfi, tidak ada syuhudi, tidak ada zauqi. Walaupun ilmu tahu zikir sudah zikir, ya waktu zikir itu zikirlah. Nanti dah keluar zon zikir, hilanglah zikir itu. Tak kuat zikir itu. Sebab ilmu dengan zikir belum bergabung. Ilmu itu jahri, zikir itu sirri. Belum bergabung lagi. Kalau sudah bergabung, semua nampak ilmu ini. Kita pandang saya mata ini, dia tidak tahu nak lihat, melainkan dia akan menunjukkan kepada wajibal wujud itu. Sebab jaizal wujud ini jalan bagi wajibal wujud. Tidak ada yang lain lagi. Sebab itulah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin, pada tiap-tiap lamhah kelipan mata itu, penyaksian itu. Wa nafasin, dan nafas yang naik turun itu. Nafas yang naik turun ini jalan berzikir, nafas. Sebab itu kalau zikir jahri ini, kalau kita ikut gelombang zikir, kalau kita ikut betul-betul la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kita zikir, rajin zikir, kalau rajin zikir, kalau buat zikir hari-hari, tengok apa jadi. Nafas kita itu akan selaras.
Bukan boleh buat benda itu. Bukan boleh kita nak reka-reka buat, tak boleh. Dia memang sudah ada nafas itu. Nafas kita itu dengan gelombang zikir ini yang Nabi bawa ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, naik turun itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilah, tiada Tuhan, la ilaha illallah, la ilah itu tiada Tuhan itu ringan ya, sebutan itu ringan, la ilah. Tapi kalau illallah kan berat itu. Jadi di sini gabungan di antara ringan dan berat. Walaupun satu manusia tidak paham apa makna kalimah la ilaha illallah itu. Kalau kita baca pada orang kafir itu, kita pergi jumpa orang-orang tidak beriman, kita dengar kalimat ini ya. Apa yang kau rasa? Jangan pikir maknanya, rasai. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita sebut, apa yang kau rasa? Maka sentiasa dia akan jawab, kalimat yang rangkap yang awal itu la ilah itu agak ringan sikitlah. Illallah itu beratlah. Itu manusia yang tidak tahu apa makna la ilaha illallah itu.